Sebelum itu saya akan bercakap mengenai kes saya. Alhamdulillah saya ada dua kes besar. Satu melibatkan undang-undang, satu melibatkan apa orang kata disiplin parti. Untuk undang-undang, kes itu masih lagi berlangsung. Yang tu jangan salah anggap. Jangan ada yang kata Tahniah Is dah dibebaskan daripada kes undang-undang. Bukan, undang-undang tu masih lagi berlangsung. Cuma saya tak tahu daripada segi bila nak tarikh seterusnya. Yang tu nanti saya akan beritahu bila lah. Saya akan umumkan bila kes mahkamah saya yang pada tempoh itu. Yang saya kata lepas hari tu, yang saya makan McD bawah pokok tu, yang tu adalah kes saya untuk lembaga disiplin. So, apa yang berlaku adalah sebelum PRN Sarawak, seminggu sebelum PRN Sarawak, saya telah diadu ke lembaga disiplin mengenai satu kes. Dan dikatakan saya mengkritik parti. Ada beberapa kes sebenarnya, ada lebih kurang dalam 5 kes. Lepas itu ada lagi kes lagi dan lagi. Banyaklah yang diadu oleh ramai orang, pelbagai jenis orang. Dan saya kenal lah, tahulah dia orang ni siapa kan. Malah nak sebut nama. Dah forgive tapi tak forget lah. Tak apa, benda tu dah berlalu. So, apa yang berlaku? Yang pertama itu, saya telah digantung sebelum bicara. Memang ada peruntukan dalam perlembagaan di mana MPP boleh menggantung seorang ahli itu sementara menunggu perbicaraan apa orang kata lembaga disiplin. Okay, sementara menunggu perbicaraan lembaga disiplin. Saya tunggu perbicaraan tersebut. Saya tunggu. PRN Sarawak berlaku. Majoriti menang, majoriti kalah. Semua kalah. PRN Sarawak semua PKR kalah. Dan majoriti hilang deposit. Majoriti hilang deposit kerana katanya Melaka yang menyebabkan saya Isordi lah yang menyebabkan Melaka tu kalah kan. Jadi saya tak kempen lah untuk Sarawak. Hilang deposit semua. Okey, tak apa. Lepas itu terus digantung tanpa bicara. Dan setelah dibicarakan, dah habis semua, didapati bahawa saya tidak bersalah kepada semua tuduhan. Jadi digantung, saya rasa saya digantung November 2021, November 2022 masuk 23, setahun lebih lah. Setahun lebih saya digantung. Dan setahun lebih itulah saya tidak menjadi ahli, tidak dikatakan sebagai menjadi ahli PKR lah. Setahun itu saya tidak ada nombor keahlian dan sebagainya. Setahun itu saya tidak boleh bertanding PRN Negeri Sarawak, Pilihan Raya Negeri Sarawak. Saya tidak boleh bertanding pemilihan parti. Saya tidak boleh bertanding PRU. Ramai yang kata, kau kena bertanding. Saya kata, saya tak boleh. Bukan saya tak nak, saya tak boleh bertanding. Kau kena bertanding bebas dan sebagainya, macam Tenchua. Minta maaf, that's not my principle. Orang nak letak saya bertanding, dia letak. Dia tak nak letak saya bertanding, buat apa saya nak? Saya nak letak diri saya bertanding di atas tiket bebas. Sebab saya tahu, kalau tengok daripada segi apa yang kita ada, kita tahu kekuatan kita adalah berdasarkan kepada perjuangan kita di atas parti, bukan perjuangan individu kita. Saya bukan macam ada setengah orang yang rasa confident sangat yang dia boleh menang apa orang kata pilihan raya itu hanya sekadar dengan nama dia. So apa yang berlaku adalah saya telah pun dibebaskan. So daripada segi apa orang kata, daripada segi disiplin itu dah tak ada dah. So saya sudah pun menjadi ahli kembali. Saya sudah pun mendapat keahlian, nombor keahlian saya. Dan Alhamdulillah saya telah reinstate menjadi ahli balik lah. Ada orang kata, so lepas ni boleh bertanding lah Is. Kalau saya dicalonkan boleh lah maksudnya. Sebab saya sudah adalah ahli. Saya tak tahulah kalau lepas ni ada lagi lembaga disiplin ke apa ke, aduan kepada saya. Itu saya tak tahulah kan. Kalau ada last minute, itu saya tak tahu. Tapi terima kasih kepada ahli lembaga disiplin yang baru ni. Nampak lebih cepat dan juga lebih fair. Sebab bukan masalah fair itu semua fair. Even yang sebelum ni pun fair. Dia bukan isu tu. Isu dia lebih cepat bertindak. Sebab yang sebelum ni ambil masa setahun, tuan-tuan. Bayangkan kes saya berlangsung setahun, tapi tak macam tak berbunyi. Sampai saya berbunyi dalam live baru ada keluar surat. Sekarang ini nampak macam bila dah hari tu, I think yang lembaga disiplin baru ni ambil masa tak sampai 2 bulan kot. Macam tu dah settle. Bukan kes saya sajalah. Kita tengok Tenchua kena buang, Daeng kena gantung, I think ketua cabang Bangi pun kena gantung 3 tahun. So semua tu ada dibuat dengan kadar yang cepat. Bukan kes saya seorang sajalah. Ada 5 orang kot yang kena buang parti, yang bertanding bebas dan sebagainya, yang telah dibuang parti kerana melawan PKR keadilan di tempat masing-masing. Mereka telah dibuang daripada parti. So daripada situ kita nampak bahawa proses yang ahli lembaga disiplin baru ini, tim mereka agak pantas melakukan kerja-kerja
dan tugas yang diamanahkan kepada mereka. Terima kasih. Kudus. Bersalah tak bersalah tu cerita lain kan. Okay, habis kat situ. So terima kasih. So I'm back. Saya kembali dah sekarang ini beroperasi. Okay, habis kat situ. Kita bercakap tentang pemilihan UMNO sekarang ini yang akan berlangsung tidak lama lagi. Kita pun tak tahu bila sebenarnya. Tapi sebelum itu ada yang bertanya kepada saya tadi, bila agaknya pilihan raya negeri, jangkaan lah. Saya jangka, ni jangkaan saya, dan kenyataan daripada Hadi Awang juga tadi mengatakan bahawa tidak akan tiga negeri di bawah PAS, Kedah, Kelantan, Terengganu, tak akan buat pilihan raya negeri itu mengikut negeri lain. Negeri lain ikut, terpulang kepada mereka, dia kata. Tetapi pilihan raya negeri di tiga negeri itu ikut apa yang dia orang nak. So saya jangka, sebenarnya ini jangkaan saya je lah, berkemungkinan pilihan raya negeri di Pahang, Terengganu dan juga Kelantan akan berlangsung dalam sekitar hari raya. Ini jangkaan saya lah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bagi saya nampak bahawa dia dah berlaku PRU hari tu, dia orang dah balik, ramai orang dah balik dah. Kalau tuan-tuan perasan video dia minta duit tu, ramai orang luar balik. Dan kebanyakan yang mengundi PAS di dalam negeri-negeri tersebut adalah mereka yang datang daripada luar. Dia yang memenangkan PAS di negeri tersebut. Di dalam mereka yang duduk di dalam negeri tersebut, nak kata tak menyokong, tak juga, tetapi taklah sampai menghasilkan satu tsunami. So ramai yang balik tu daripada luar tu yang mula mengundi PAS di negeri-negeri tersebut. Isunya adalah, kalau biasanya hari raya, bulan puasa dan hari raya, orang akan balik kampung dan sebagainya, bersukaria, biasalah. Terutama Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, ramai akan balik kampung. Tapi lepas itu pilihan raya, katakanlah pilihan raya lepas itu, kata bulan 5, dia orang nak pergi balik sekali lagi. Yang itu ada kemungkinan besar bahawa mereka tak akan balik. Mereka tak akan nak balik dah lah PRU hari itu balik, baru tahun lepas balik. Hari raya, bulan puasa raya dah balik. Lepas tu sekarang ni nak sebulan kemudian pilihan raya negeri nak balik. Dan dengan kadar penurunan daripada segi mereka nak turun tu, berkemungkinan ini yang PAS agak risau. Kalau sekiranya jumlah yang balik pada pilihan raya kali ini agak rendah daripada yang berlaku dalam PRU yang lepas. Jadi ada kemungkinan bahawa mereka akan melakukan pilihan raya dalam tempoh hari raya. Bukanlah hari raya pertama tu, mungkin seminggu ataupun dalam 5-6 hari waktu hari raya tu. Itulah di mana pilihan raya itu berkemungkinan akan berlaku. Kajian daripada Invoke, kita mendapati bahawa sekarang ini, because of aura, bukan setakat Perdana Menteri Malaysia PMX yang mengkagumkan even rakyat Sarawak sekalipun, tetapi daripada the whole kabinet yang dilantik sekarang ini, yang nampaknya bekerja sangat keras dan memberi impak yang besar, walaupun bukan semua, masih ada lagi ruang yang boleh diperbaiki, tetapi kita nampak impak tersebut. Kita perasan dan juga kajian mendapati bahawa sokongan mereka yang sebelum ini menyokong dengan tega di kawasan-kawasan 3 kawasan PAS ini, terutama tadi Rafizi bercakap mengenai Kelantan, walaupun kajian ini belum menyeluruh seluruh Kelantan, kita telah nampak bahawa downward trend support, trend downward trend support terhadap Perikatan Nasional dan juga PAS. Bukanlah kata downward trend itu boleh kita kata 100% boleh berjaya terus, tak juga, tetapi ada downward trend, satu trend penurunan terhadap sokongan kepada PAS. Jadi daripada situ kita nampak peluang ini untuk nak merebut pilihan raya negeri kali ini. Okey, nak merebut untuk menang tu bagi saya agak sukar. Untuk 3 negeri ni, kalau tanya honestly, saya kata agak sukar. Tak mustahil, nothing is impossible in this world. Agak sukar. Tetapi apa yang kita boleh buat, kita pernah buat benda ini dengan UMNO. Kita pernah lakukan dengan UMNO. Pada waktu itu kita berjaya menurunkan kadar undi UMNO. Malah dalam wacana Sinar Harian yang saya attend tempoh hari, saya mengatakan bahawa seawal 2008 kita sudah melihat penurunan sokongan orang Melayu terhadap UMNO daripada 2008, dan kita boleh lakukan pada benda yang sama dengan Perikatan Nasional. Isunya adalah terima kasih. Isunya adalah penurunan kepada Perikatan Nasional ini, kita kena pastikan dia tidak pergi kepada orang lain, melainkan kepada kita, kecuali tempat yang kita tak bertanding. Sebab itu Rafizi tadi artinya dah mengumumkan bahawa memang akan ada berlaku perbincangan untuk pilihan raya negeri kali ini di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan dalam pembahagian kerusi. Kerana 2 perkara yang besar. Yang pertama, kita tak nak negara, kerajaan yang dibentuk ini tak stabil, gaduh sama sendiri. Yang kedua, kos, kerana kita nak kurangkan kos daripada segi pertandingan. So mana yang kawasan yang dah menang tu, kita maintain lah. Ini saya cakap, ini bukan final lagi,
Ini saya cakap. So ada kemungkinan formula dia, mana kawasan ini dimenangi oleh UMNO BN dan kawasan ini dimenangi oleh Pakatan Harapan, yang tu maintain mereka bertanding. Mana kawasan yang tidak dimenangi, yang tu boleh mereka runding. Jadi mereka akan kurangkan masa dan juga tempoh untuk mereka nak berunding. Ini cadangan saya lah. So balik kepada cerita kita tadi. So berkemungkinan pilihan raya itu berlaku dalam tempoh hari raya di 3 negeri ini. Macam Selangor, Negeri Sembilan, Penang, dia tak risau. Dia orang tak risau sangat sebab dia berlaku pada hari raya ke, lepas hari raya ke. Orang biasanya, contohnya yang Kelantan, Kedah, Terengganu ni, dia orang duduk kat banyakkannya Selangor, Negeri Sembilan. Kalau dia duduk Selangor, dia pergi Negeri Sembilan, tak ada isu. Orang duduk Negeri Sembilan, orang yang mengundi Negeri Sembilan duduk Selangor pun tak ada isu. Dia sebelah-sebelah je. Dan kebanyakan mereka tinggal kat negeri ni. Tetapi negeri seperti Kedah, atau utama Kelantan, Terengganu, dengan kos yang ada sekarang ini, so menyukarkan mereka untuk balik. So untuk negeri yang lain seperti Negeri Sembilan dan Selangor, mungkin mereka akan mengadakan pada bulan 5 selepas Hari Raya, ataupun at least seminggu 2 minggu selepas Raya lah. Ada kemungkinan itu. Penang pun mungkin ikut yang sama. Okay.